Kita dengar daripada penceramah pentazkirah mengatakan bahawa pada 10 yang terakhir disebut sebagai fasa idqum minan nar. Walau bagaimanapun kita diberitakan, disebut oleh baginda Nabi SAW yang mana disebut inna lillahi utaqa'um minan nar. Allah Subhanahu wa taala ada senarai ataupun name list, yang mana name list tersebut ialah mereka yang bebas daripada api neraka. Dan yang bebas daripada api neraka ini, kata Nabi SAW, wa dzalika fi kulli lailah. Name list tersebut dikeluarkan pada setiap malam, bukan pada terakhir Ramadan saja. Walau bagaimanapun, sepanjang kita bertarawih, sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini 25 hari ataupun malam yang ke-25 ni, adakah baki lagi persoalannya, adakah kita termasuk dalam name list tersebut? Adakah kita rasa, kita agak bahawa kita ni dah termasuk dalam name list tersebut? Dan pertanyaan ataupun persoalan tu hanya tidak perlu kepada pertanyaan kepada orang lain. Kita minta daripada orang lain, tanya orang sebelah, mat, kau rasa aku ni ahli syurga ke ataupun macam mana? Tak. Nampak pada pakaian, kata mat, nampak pada pakaian, nampak macam Pak Imam dah, nampak macam Pak Bilal dah. Tak. Cuma tak tahulah ahli syurga ke ahli neraka. Tak. Pasal apa dia? Kau kata macam tu kat aku ya, mat. Iya. Sebab apa dia? Sebab orang duk berterawih, orang dah apa, kau dah bersembang aja. Ya. Itu belum tanya mem kita lagi, baru tanya member, baru tanya mem, confirm, kata dia tak ada harapan lah bang. Itu dia. Pasal apa dia? Banyaklah yang apa nama ni, benda-benda yang kita apa nama ni, kita duk rasa bahawa lambat lagi, jauh lagi kita nak dapat name list ahli syurga ataupun bebas daripada neraka sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimati Allah, kata ulama, kita boleh cek sendiri kita punya apa nama senarai semak kita, checklist kita, yang mana kita boleh keluarkan sendiri bahawa kita ni antara tersenarai dalam calon yang bebas daripada api neraka ataupun macam mana. Kita semua boleh tengok sendiri, kata ulama. Kerana katanya paling kurang ada 9 checklist yang patut kita tengok sepanjang bulan Ramadan. 9 checklist. Kalau kita nak cek lah kan. Baik. Yang pertama kata Nabi SAW, kata ulama, apa dia? Yang pertama ialah, adakah kita melaksanakan ibadat sahur bulan Ramadan? Kalau kita kata benda senang aja sahur ni kan, tak pernah miss lagi sahur katanya. Bahkan orang azan pun kita sahur lagi. Ya. Belum habis azan lagi, belum apa nama ni, la ilaha illallah, masa doa habis last kali katanya. Itu dia panggil apa nama, suapan terakhir. Itu dia kan. Ada orang begitu, ada katanya. Sebab apa dia? Kan kemasuk waktu ni dengan azan belum habis lagi katanya. So boleh lagi lah. Senang aja, kacang aja katanya bersahur. Pasal apa? Pasal bersahur ni walaupun nampak kacang aja, walaupun nampak senang aja, Nabi SAW sebut inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin atau kama qala. Allah dan para malaikat selawat pada orang yang bersahur. Hebat tu Allah dan para malaikat tu. Yang kita dengar Allah dan malaikat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang Pak Bilal ada sebut tiap-tiap hari Jumaat tu kan. Yang tu yang kita biasa dengar. Tak pernah lagi dikatanya dengar Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kalau baca yang tu pada hari Jumaat kena pelangkung Pak Bilal tu. Ya. Baik. Walau bagaimanapun kita dengar ke, biasa dengar ke, tak biasa dengar ke, Nabi SAW sebut begitu. Okay. Nabi sebut sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada mereka yang bersahur. Ya Allah, kita pun dapat selawat juga ya tak? Tapi bukanlah Allahumma salli ala Allahumma salli ala Pak Mat, Allahumma salli ala Haji Man. Taklah begitu. Ya tak? Tak adalah sebut begitu. Allah kalau dia sebut inna Allah, kalau Allah selawat maknanya apa dia? Maknanya Allah puji, rahmat ya. Allah puji, bagus. Calon ahli syurga lah ni. Nah,
Allah sendiri puji. Jarang Allah nak puji ni. Tak, Allah laknat banyak. Ada yang Allah laknat banyak. Innallaha la'anallahu almunafiqin, innallaha la'anatul la'nat ni. Tapi Allah nak selawat jarang. Jadi kita termasuk kalau bersahur, alhamdulillah. Bila termasuk tu confirm checklist right. Apa dah tu? Bebas daripada neraka lah insya-Allah. Kan? Malaikat minta ampun. Malaikat minta ampun pula. Allahu akbar. Memang terbaiklah tu. Tu dia checklist pertama, alhamdulillah. Yang kedua ialah kita berbuka puasa. Memang dah lah. Ya tak? Tak dan Pak Bilal nak azan lagi kita dengar azan handphone kita pun kita buka dah. Pak Bilal tak ada nak azan lagi. Kadang-kadang Pak Bilal tu pula kena tegur. Ya tak? Kita dengar azan telefon kita, azan Mekah pula tu. Allah. Terus ya tak? Lepas tu marah pada Pak Bilal. Pak Bilal azan tak? Marah pula pada Pak Bilal tak? Marah pada Pak Bilal azan lewat tu. Nak sebut apa dia? Memang kita bab berbuka ni confirm tak pernah lewat dah. Kan? Cuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut apa dia? La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futur wa akharus suhur. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata umatku sentiasa berada dalam kebaikan selama mana dia mempercepatkan waktu berbuka. Cepat tu makna dia apa dia? Dia berbuka lebih awal daripada sembahyang. Tu maksud dia. Berbuka lebih awal daripada sembahyang maghrib tu. Ada satu tempat tuan-tuan, kita duk berbuka puasa, makan apa, dia datang. Dia berbuka puasa kat rumah. Dia tak datang ke surau. Dia kata, "Hai, tak habis-habis lagi makan. Udah-udah lah tu nafsu makannya." Dia marah kepada orang yang buka puasa tu, lambat. "Cepat-cepatlah qomat Pak Bilal, kan aku balik kan," kata dia. Jawab dia seorang jemaah tu, dia kata, "Nak balik aje lah, kita baru nak buka." Tak. Kata, "Aku balik kan, aku balik." Balik aje. Balik betul dia. Tak. Marah punya. Padahal kalau dia nak balik pun, perjalanan dia nak balik tu dan orang pun komat dah. Tapi tak sabar punya orang. Nak buat macam mana kan? Tu dia. Sebab dia kata apa dia? Aku dah berbuka awal ni. Kan? Tak tahu dah awal macam mana. Allahu akbar. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Orang yang bersahur lewat dan juga berbuka awal, maknanya dia awalkan berbanding dengan solat tu. Dia tak solat maghrib dulu. Ada kalau Syiah dia solat dulu. Tu dia. Ciri-ciri Syiah, saya pernah apa nama ni? Silap masuk duduk di Pakistan, tersilap masuk masjid Syiah. Azan tu bunyi azan tu kita masuklah kok dapat berbuka kat masjid tu kan. Tapi tiba-tiba lepas pada tu dia qomat. Tak ada berbuka, semayang dulu. Semayang pula qomat pula, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliya wasiyullah. Sudah kata. Kita pakai kopiah putih, baju putih. Yang kat dalam tu hitam semua. Sudah kita. Tu dah rasa lain macam dah masuk masjid tu. Nak berundur masa depa semayang, kita pun cabut lari. Takut juga tu. Tuan-tuan tak pernah lagi alami golongan Syiah kita kat sini tak ada apa pun. Kan? Kemungkinan kena tindakan tu aja. Tapi Syiah di Pakistan tu sampai dia bunuh ahli sunnah. Ahli sunni ni dia bunuh. Tembak biasa je. Ramai para ulama sana mati kena tembak. Sebab ahli sunnah wal jamaah. Ada? Bukan Syiah. Allahu akbar. Baik. Bukan tu kita nak cerita. Nak cerita apa dia? Selama mana dia percepatkan. Dia berbuka puasa dulu banding dengan dia solat. Confirm dah kita dah. Pak Bilal duk qomat, kita masih belum habis lagi makan. Kadang-kadang kan nak macam mana dia kata tak boleh, kena khusyuk nanti. Nak semayang kena khusyuk. Makan tu kata Nabi kalau dapat makan tu makan dulu perhabis. Nak perhabis hidangan dia 7 jenis lauk apa semua habis lah kan. Baik. Yang ketiga, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah. Yang ketiga kata Nabi, kata ulama ialah antaranya kita boleh tengok checklist kita berkenaan dengan solat pada bulan Ramadan, terutamanya solat sunat. Solat sunat. Macam mana kita? Tarawih. Alhamdulillah. Tarawih confirm kita. Daripada malam pertama lagi kita dah kan. Alhamdulillah, kita tengok sini pun ramai masya-Allah sampai last sekali. Cuma disebut satu lagi ialah sunat rawatib. Semayang qiyam tu moga-moga kita dapat lah. Tapi kadang-kadang kita pun
kefahaman kita terhadap qiyam Ramadan ni masih lagi kurang, masih lagi belum capai KPI dia. Apa maksud yang saya nak masukkan ni? Maksud saya ialah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut qiyam Ramadan ini, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksud yang orang qiyam Ramadan, Nabi kata akan diampunkan dosanya iman wa ihtisaba, dengan syarat dia dalam keadaan niat kerana Allah dan juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pengampunan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam huraikan maksud qiyam tadi ialah man sallama al imam, orang yang solat bersama dengan imam hatta yang surifa, sehingga habis imam tu solat, sehingga salam terakhir imam tadi, sehingga imam salam terakhir imam barulah habis. Daripada awal kita mula dengan imam sampai imam salam terakhir witir maknanya, barulah kita dapat qiyam Ramadan. Ditulis kutiba lahu qiyamul lailati, maka barulah malaikat tulis dapat qiyam Ramadan. Kalau tidak 8 rakaat ada orang cabut dah, 4 rakaat pun cabut dah, tak dapat qiyam Ramadan. Walaupun dia kata 8 rakaat ni saya tak nak witir bersama dengan imam, saya nak witir qiyamul lail nanti. No, dah kaedah dia kena habis bersama dengan imam baru dapat qiyam Ramadan. Yang qiyamul lail tu qiyamul lail, habis dah kita ni tak adalah apa nama witir qiyamul lail. Memang tak ada, dah witir dah kan. Okey, habis boleh ke? Boleh aja. Siapa kata tak boleh? Nah, tu dia. Habis nak kena buka solat witir, tak payah buka-buka, dah tutup dah kan. Nak buka apa lagi? Cuma kaedah dia kata Nabi la witron, tidak ada 2 witir dalam satu fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Jangan buat 2 witir je lah, itu aja, buat 1 witir. Buat 1 witir. Kan? Tu dia. Jadi kefahaman kita kadang-kadang ada pula orang duk sembahyang tarawih dia baca Quran. La ilaha illallah. Ingatkan betul dah amalan dia duk rasa amalan tu betul. Kadang-kadang dia cek bacaan imam, sembahyang tidak, cek bacaan imam aja. Kan? Tu dia. Maklumlah sekarang ni kita ni semua orang dia nak cek. Tu kan? Semua orang dia nak komen. Oi, dapat imam pun dia cek juga bacaan. Dia tak sembahyang, ataupun dia baca Quran. Itu bukan satu, dia panggil apa nama ni, satu amalan yang tepat. So sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan apa dia? Solat. Kadang-kadang dia datang lewat sembahyang Isyak, imam sembahyang tarawih, dia sembahyang Isyak 2 rakaat. Imam bagi salam, dia pun tambah 2 rakaat lagi. Maklumlah baru solat Isyak. Habis aja dia solat Isyak, dia terus solat tarawih bersama dengan imam. Pun tak tepat juga. Pasal apa dia? Yang sepatutnya dia solat sunat rawatib dulu, sebab dia panggil dari segi aspek rutbah ataupun dia panggil apa nama ni, tahap dia tu, priority. Nak sebut pun tergeliat lidah. Keutamaan dia ialah solat fardu, solat rawatib, solat barulah bawah dia solat sunat. Sunat apa dia? Sunat witir. Sunat witir. Yalah sunat witir, sunat tarawih. Dia punya keutamaan gitu kan. Tapi kita abaikan sunat rawatib, nak kejar tarawih. Kan kerugi tu. Rugi. So checklist kita tu. Barulah kita disebut, kata ulama antaranya ialah apa nama ni, menunaikan solat-solat sunat dan juga solat tarawih. Baik. Checklist yang berikutnya, apa dia lagi? Al-Quran. Al-Quran tu saya tak contoh panjang lah. Tak panjang lah kalau kita nak sentuh Quran tu. Tu masing-masing tahulah. Paling kurang kita belajar Al-Quran pada bulan Ramadan, itu paling kurang. Ataupun kita ambil ayat mana-mana untuk kita buat kajian, buat pembacaan, tengok terjemahan, tengok tafsir, tengok pengajaran pada bulan Ramadan. Kita ambil ayat-ayat lazim kita. Ayat lazim maknanya ayat kursi, surah Al-Baqarah awal, dan juga la yukallifullah. Tengok yang tu dulu. Nah, barulah kita tu. Fatihah tu dah lama dah kita tahu kan. Baik. Yang keseterusnya ialah doa. Doa, checklist kita doa. Doa masa sepanjang kita berpuasa, ataupun malam-malam kita ni. Kata dia, doa kita memang panjang ustaz. Hatta kita dengan Pak Imam lenguh kita berdoa, kata dia. Tu dia, Allahu Akbar, lenguh dah ialah. Yalah ustaz, Pak Imam tak apalah, dia faham kita ni. Tu dia. Dia marah Pak Imam pula kan. Siang pula Pak Imam ni kena marah ni kan. Nak buat macam mana? Pak Imam dia khusyuk masa tu kan. Kita aminkan aja. Aminkan aja. Yalah ustaz, nak amin tapi nak tahu juga. Belajarlah insya-Allah. Tanya Pak Imam,
apa yang mam doa tadi tu, tak? Tak ada pun bunyi zaujatan saniyatan tu yang orang doa tak ada bunyi pun mam. Kan? Yang tu saya tahulah. Yang penting apa dia? Doa. Checklist kita. Alhamdulillah ada doa. Ada, alhamdulillah doa. Yang ketiga banyak lah punya tiganya. Yang keenam. 6 lah kot Yang keenam dan saya fikir ini yang terakhir lah insya-Allah. Yang keenam ialah bagaimana amalan kita terutamanya sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah banyak dah kan. Banyak dah tajaan iftar pun tempat-tempat penuh dah kita taja sana kita taja. Cuma tuan-tuan kita katakan apa dia? Baki lagi kita masih ada 2-3 malam Ramadan kita ini. 2-3 malam Ramadan kita ini, maka dalam kita punya pengetahuan kita ataupun dalam ilmu yang kita ada bahawa akhir Ramadan adanya Lailatul Qadar. Cuma kita tak dimaklumi, tidak diberitahu secara tepat malam bila. Walaupun petua-petua kita baca, petua Imam Ghazali, kita berpuasa pada hari Ahad, maka malam 23 nampak gaya dah lepas dah. Tak. Tapi petua Imam Ghazali itu terpakai di Malaysia ke di Mekah? Ataupun kedua-dua, nak pakai dua-dua. Kalau Mekah, dia berpuasa hari Sabtu. Tak? Kalau puasa hari Sabtu, kena pula malam 29. Mana satu? Tak? So nak guna yang mana? Petua Imam Ghazali nak guna di Mekah ke nak guna yang kita punya? Sudah. Ataupun malam ganjil. Kalau kita sini malam ganjil, Mekah malam genap. Lailatul Qadar kot mana kita kata? So, 10 terakhir. Tapi 10 dah berlalu dah 5. Kan? Tinggal lagi 5. Maka tuan-tuan, dengan sedekah, maka satu amalan yang cukup mudah, kita boleh bersedekah setiap malam. Paling kurang RM1 setiap malam, bawa RM1 bubuh dalam tabung. Kerana kemungkinan malam-malam yang mendatang ni kena pada kemungkinan masih lagi belum turunnya Lailatul Qadar, maka malam-malam yang terakhir ni turunnya Lailatul Qadar, dalam keadaan kita bersedekah pada malam tersebut walaupun dengan RM1, tapi gandaan pahalanya 1000 bulan. Ya Allah, cukup indah. Cuma RM1 tu satu tabung tuan-tuan. Berapa banyak tabung kat masjid ni? Tengoklah. Tak. Kalau ada 5 tabung, masukkan 5 tabung, baru RM5. Cuma RM1 tu jangan gunakan duit shilling. Nanti kalau masukkan dalam tabung yang tinggi, pula peti besi pula, dia ada bunyi lain. Kan? Bila masukkan, orang sebelah tengok. Benderma ya? Tu dia. Tapi bukan duit saya jumpa duit shilling ni kat bawah tadi, jadi saya tolong masukkan kut niat orang yang tercicir tadi kan. Jadi orang tercicir pun tak adalah nak minta masjid umumkan. Siapa-siapa yang ada terjumpa duit 10 sen yang tercicir tadi, sila pulangkan, tuan dia sedang menanti di pintu depan. Tak adalah nak umumkan begitu dah. Tu yang kita guna alasan tadi saya jumpa duit atau siapa tercicir dah. Moga-moga tuan dia dapat pahala, saya bubuhkan dalam tabung ni kan. Tu dia. Tapi tuan-tuan, bayangkan kalau malam tersebut malam Lailatul Qadar, dengan sedekah kita RM1 tu aja. Dan saya tuan-tuan, kemungkinan yang RM1 itulah sedekah kita yang paling ikhlas. Maka dia punya ajaib yang cukup ajaib tuan-tuan. Saya nak kongsikan untuk terakhir ni pengalaman saya. Saya baru balik daripada Mekah ni tuan-tuan, yang mana saya sendiri tak jangkakan saya boleh menjejakkan kaki ke Tanah Suci pada bulan Ramadan. Kerana di awal seminggu sebelum Ramadan, saya tak ada nak kata nak bawa jemaah, tak ada apa semua, sebab kita kan bidang tu. So cuma terdetik di hati saya bila terbaca status member di Facebook yang sedang bersiap nak berangkat, nak berpuasa di Tanah Suci bawa jemaah. Terdetik hati saya, ya Allah, aku pun lama dah tak berpuasa di Tanah Suci. Kalau boleh nak berpuasa juga di Tanah Suci. Cuma tak tahu macam mana nak gunakan duit kita. Saya bukannya jenis itu sangat. Sebab bekerja, orang bagi satu hati bila bawa jemaah, bagilah ni. Bagilah ikut dia punya hari, berapa hari duduk sana, bagilah 100 hari semuanya, baliklah kita. Okey. So nak pergi sendiri, nak keluarkan 7,000, 8,000 bulan Ramadan ni, bukannya murah. So saya terdetik apa dia, saya nak bersedekah yang kita katakan sedekah tak berkira. Maksudnya seluk poket kita, ada berapa dalam poket kita, bagi aja, taruh aja dalam tabung tu.
Buat begitu. Cuma janganlah pula memang standby duit RM1 aja dalam poket tu. Memang RM1 ajalah kan. Itu bukan tak berkira, memang berkira daripada awal lagi. Tak. Itu kira-kira dah tu. So tuan-tuan, kebetulan saya singgah di satu masjid yang diiklankan pembinaan infak untuk tabung pembinaan masjid. So saya singgah sembahyang maghrib malam Jumaat. Singgah seluk poket, tak apalah, bagi ajalah. Bagi bubuh dalam tu tanpa kita tengok dah berapa. Tapi bukan pejam mata lah, memang tak nampak lah dia punya lubang. Dia tu kalau pejam mata, ambil cuma tak gitu. Tanpa kita tengok betul-betul kan. Memang tak bawa dompet. Kalau bawa dompet, buka dompet, tarik, kena yang warna biru 50 tu, tolak balik lah. Nak yang warna biru RM1 tu. Baru ya kan. So tak guna dompet, memang duduk dalam poket begitu, ambil aja, bubuh dia. Baik, tuan-tuan, masa itulah seminggu sebelum puasa ni, masa itulah saya saya sebut niat, ya Allah, jika engkau terima amalan sedekah aku ini, ya Allah, aku bertawassul dengan amalan ni agar aku nak berpuasa di tanah suci, ya Allah, tahun ni ya, sekarang lah, bulan Ramadan sekarang. Lalu malam Jumaat, kebetulan maghrib, dan esoknya hari Jumaat tu, pagi lagi lebih kurang sebelum Jumaat tu, ada orang call saya, dapat daripada mana nombor, katanya member dia bagi. Dia kata apa, dia kata, Ustaz, boleh tolong uruskan, kami nak berpuasa di tanah suci, nak minta tolong Ustaz bawa. Allah, kita pun tak kenal dia. Kita kata, berapa orang nak bawa ni? Kami semua ahli keluarga 30 orang. Allah. Jadi tak semena-mena saya ni cukup sebab terharu, tuan-tuan, ya Allah, begitu cepat Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa dengan tawassul yang saya sebut tadi. Kita bersedekah tanpa berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk riak saya cerita ni, tapi untuk motivasi kita semua bahawa dalam bersedekah kita jangan kita katakan alah, sudah dah. Dan memang hari itu, tuan-tuan, bukan nak riak, bukan apa, walaupun nampak kecil di mata kita, tapi bagi saya cukup besar lah. Saya terambil duit 100 dalam poket saya, yang memang duit tu saya nak gunakan untuk beli pampers dan susu anak masa tu anak masih ada yang kecil lagi kan, pampers dan susu nak beli tu. Masuk Speedmart, celuk poket, ambil tu, tengok air tadi bawa RM1 RM6, yang ada RM1, maknanya RM105 masuk dalam tu. Tu dia. Bagi saya besar lah tu, bagi saya lah. Dan bagi tuan-tuan mungkin tak berapa besar sangat lah. Tapi saya nak sebut ajaibnya sedekah tanpa berkira dengan Allah, dan juga kita bertawassul dengan amalan baik kita. Kemungkinan kita bila bersedekah malam-malam yang terakhir Ramadan ni, ia merupakan ikhlas daripada kita, dan juga Allah terima, dan kita boleh gunakan sebagai cara untuk kita bertawassul, memohon hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu ketika nanti, sebagaimana orang yang terperangkap dalam 2-3 orang bertawassul menggunakan amalan yang mereka rasa itulah amalan terbaik mereka, yang mereka kemukakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, moga-moga kita pada Ramadan ni kita buatlah amalan-amalan, checklist kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala tulis kita di kalangan mereka yang bebas daripada api neraka, mungkin dengan sedekah kita, mungkin dengan sebab kita bersahur, mungkin dengan sebab kita berbuka puasa, mungkin dengan sebab kita solat sunat. Maka amalan itu yang boleh kita gunakan tawassul dengan Allah, moga kita dibebaskan daripada api neraka. Saya rasa cukup setakat tu, panjang lebar, dan saya mohon maaf di atas ambil masa yang panjang dengan tuan-tuan, dan saya juga mohon maaf jika ada tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata, tergurih perasaan mana-mana. Saya mohon maaf, dan moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah dalam majlis ini. Moga kita diampunkan oleh Allah dan tertulis di kalangan ahli syurga keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.